Okey. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari kepada semua murid kelas 5 tekun dengan 5 rajin. So hari ini hari Selasa 13 hari bulan Julai 2021. Kelas sains untuk hari ini pukul 12.25 sampai pukul 1.25. So macam biasa kita akan start dengan kelas kita dengan bacaan doa. Okey. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau permudahkanlah segala urusan pembelajaran kami pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami pada hari ini pertemuan dalam rahmat-Mu dalam menuntut ilmu. Dan jadikanlah perpisahan kami pada hari ini perpisahan yang jauh dari sebarang kemaksiatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alright. So ada 30 orang yang baru yang dah online dalam kelas saya. Okay, selamat datang pada yang baru masuk. Macam biasa, kau pergi lihat dekat luangan komen. Cikgu pastekan ada satu link kehadiran. Boleh isikan link kehadiran. Terima kasih kepada kawan-kawan yang lain yang tolong pastekan untuk copy pastekan untuk bagi makluman kepada kawan-kawan awak yang baru masuk. Okey, untuk makluman semua, kita masih lagi dalam topik perubahan jirim. Okey, masih lagi dalam topik perubahan jirim. Awak boleh rujuk buku teks awak. Okey, awak boleh rujuk buku teks awak. Macam biasa, kalau tajuk perubahan jirim tu, awak boleh lihat muka surat 177. Okey, 177. Pada siapa-siapa yang belum ataupun yang terlepas kelas saya sebelum-sebelum ini, cikgu dah, kalau awak follow update dalam grup Telegram ataupun grup kelas, grup WhatsApp masing-masing. Minggu lepas cikgu dah buat kelas hari Rabu. Lepas tu cikgu ada sharekan sekali link video yang cikgu dah record. Okay. Cikgu record dekat awak, dan awak boleh tonton balik, awak boleh tengok balik. Okay, awak boleh tengok balik apa benda yang kita dah bincangkan dalam kelas tersebut. Dia takkan jadi masalah. Tak dengar? Habis betul tak dengar? Dengar lah. Tak dengar? Saya dengar je. Dengar tepat je. Dengar je lah. Cikgu suara. Okey, siapa dapatkan dengar boleh dia angkat tangan? Siapa yang dengar dia angkat tangan? Kau tengok, awak tengok, ramai orang yang angkat tangan. Maksudnya apa? Kalau semua orang tak dengar. Cikgu, saya makna Hayati Insyirah ni cikgu. Memang tak dengar suara cikgu. Okey, sekarang ni murid-murid lain dengar suara saya. Macam mana tu? Dengar. Tadi saya rakam kat cikgu. Boleh buat sikit tak cikgu? Volume saya dah kuat dah. Faham, tapi murid-murid lain semua dengar. Macam mana tu? Hayati Insyirah tak pakai ni. Kena pakai. Hayati Insyirah tak pakai sebelum. Okey cikgu. Bukan handphone problem. Kalau handphone yang problem, siapa yang problem? Tak, bukan handphone yang problem. Tadi matematik kuat je cikgu Hayati punya suara. Oh, itu saya tak pastilah sebab yang lain tak ada masalah. Itu yang saya agak pelik tu. Mungkin dia orang guna laptop. Mungkin siapa guna
Siapa guna telefon angkat tangan? Cikgu. Nanti anak saya boleh concentrate. Okey, tak apa. Siapa guna telefon angkat tangan? Siapa guna telefon angkat tangan? Saya guna telefon. Zakwan guna telefon. Siapa lagi? Akil telefon. Saya macam ni. Nur Hayati Insyirah. Saya minta awak keluar, masuk balik. Awak keluar, masuk balik. Awak remove, awak masuk balik. Mungkin ada teknikal kat sana lah, sampai kat sana lah. Okey, terima kasih yang memberikan respon. Okey, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Okey, saya dah add balik Nur Hayati Insyirah. Tengok macam mana. Okey ke tak okey? Risau juga ni kan. Kalau ramai-ramai yang okey, ada seorang dua yang ada masalah kan. So, takutlah tak dapat lah apa yang kita nak belajar hari ni. Nur Hayati Insyirah macam mana? Boleh respon sikit? Okey ke tak okey? Boleh dengar. Clear ke? Okey cikgu, dah clear. Alhamdulillah. Okey, dia senang je. Terasa macam dia tak clear ataupun line tu semua tak berapa nak clear, so awak keluar, awak masuk balik. Dia kadang-kadang macam itulah. Teknologi ni dia bukannya 100% perfect. Dia mungkin ada dia punya loophole lah ataupun kelemahan dia yang mungkin sendiri kita pun tak faham kat mana kan. Kalau rasa tak okey je, awak keluar balik, lepas tu awak masuk balik. InsyaAllah saya akan admit. Okey, saya sambung kelas hari ni. Okey, masih ada lagi dalam tajuk perubahan jirim. Kalau dalam buku teks muka surat 177. Okey, 177. Sekejap Sekejap, saya bukan nak kita nak tengok buku teks sekejap. Saya buka buku teks dulu. Mana buku teks? Okey, sambil-sambil tu awak boleh buka dulu tajuk perubahan jirim. Awak boleh baca dulu 177. So I want you to make a silent reading about the topic. Okay. Because I have planned a few questions for you. Okay. So that we have some discussion about this topic. Okay, kita akan ada sedikit perbincangan tentang topik tersebut. Okay. Saya nak buat ada benda lah sikit saya nak buka saya punya komputer saya ni je untuk nak saya tunjuk dekat awak. Tapi dia agak slow sikit lah. Saya minta awak tolong buka dulu muka surat 177 untuk awak baca daripada mula, sebab actually benda tu saya dah bagi tahu dah, nota apa semua cikgu dah bagi dalam slide hari tu. Cuma nak baca balik, saya minta awak baca balik. Okay, perubahan jirim yang tu. Alamak pula. Tak boleh lah. Macam mana ni? Siap ya? Window macam mana window? Window. Inilah. Okay, nampak tak apa yang cikgu share sekarang ni? Nampak. Nampak ke tak? Nampak. Cikgu. Nampak. Okay. Ini quizzes punya soalan. Nampak. Okay, soalan. Okay. Sekarang ni cikgu nak bincangkan apa benda dalam soalan ni. Lepas ni, cikgu nak bagi balik soalan ni dekat awak. Okay. Saya ulang balik. Cikgu tengah nak bincangkan soalan ni. Ada 30 soalan dalam ni. Okay. Lepas ni, cikgu nak bagi balik soalan ni dekat awak. Jadi tolong ambil perhatian. Tolong dengar. Jangan sibuk buat benda lain. Okay. Jangan sibuk buat benda lain. Sebab saya tak nampak awak ni.
Okey, nak harapkan awak buka mic, buka kamera pun awak susah nak buat. Buka kamera masing-masing. Luqman Hakim tolong off mic. Off mic, buka kamera. Tak susah pun, saya punya arahan. Arahan saya arahan yang common untuk mana-mana cikgu yang buat kelas. Okey? Sebab saya takut yang sebelah tu bukan awak. Tiba-tiba ayah awak yang apa? Kakak awak ke adik awak ke, ada kakak awak lah ke yang apa yang masuk kelas. Okey. Cikgu tahu lah cikgu ni handsome. Tiba-tiba orang lain pula nak menyempuk nak masuk kelas. Awak tiba-tiba perasan. Okey. Kita masuk mana ke dia tadi? Okey, saya ulang balik. Latihan ini kita nak bincang balik. Lepas habis kelas ni, cikgu akan bagi balik soalan yang sama. Jadi tolong ambil perhatian. Dan cikgu harapkan ada 30 soalan, sekurang-kurangnya awak boleh skor 95%. Maksudnya awak tak perlu banyak sangat salah. Sebab soalan dengan jawapan cikgu akan bagi dekat sini. Dan awak cuma ingat dan faham balik apa benda yang cikgu ajar. Apa yang cikgu bagi tahu kat sini untuk awak jawab semula dalam kuis lepas ni. Boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Boleh. Okey, terima kasih. Saya teruskan. Okey. Jadi BM dengan BI tak apalah, yang BI tu boleh baca dalam BI, yang BM pun boleh baca dalam BM. Tak ada masalah. Okey. Saya try lah untuk campur-campurkan dulu. Okey, mengikut keadaan murid-murid kelas saya hari ni lah. Okey, yang pertama, soalan pertama, jirim terdiri daripada. Okey, kalau awak tengok yang merah tu adalah jawapan yang salah. Yang hijau tu adalah jawapan yang betul. Okey, awak tengok. Jirim terdiri daripada zarah. Okey, matter consists of particle. Okey, jirim bukan darah. Jirim bukan zaharah. Zaharah ni nama orang. And then jirim bukan berbola bulat. Okey, dia lebih daripada itu. Jirim adalah zarah. Apa saja yang ada, sebenarnya apa saja yang ada sekali di sini kita, itu kita panggil dia jirim. Okey, yang memenuhi ciri-ciri yang tertentu. Okey. Pertama jirim terdiri daripada zarah. Okey, kita pergi soalan yang kedua. Antara yang berikut yang manakah bukan jirim? Which of the following is not a matter? Bukan jirim, bukan. Okey, bukan. Kayu jirim. Habuk jirim. Oksigen jirim. Cahaya, okey, cahaya dia bukan jirim. Okey, cahaya dia bukan jirim. Okey, dia tak ada berat. Okey, dia tidak memenuhi ruang. Okey, lepas tu dia tak ada saiz, dia tak ada jisim. Okey. Ada beberapa ciri lah. Okey, cahaya tu dia macam satu sinaran. Cahaya tu datang daripada matahari selalunya. Yang main cahaya tu datang daripada matahari. Sumber cahaya utama adalah sumber matahari sumber cahaya yang utama adalah datangnya daripada matahari. Tapi awak kena faham, matahari itu adalah zarah. Matahari itu adalah jirim. Tapi cahaya bukan jirim. Cahaya bukan jirim. Kayu, habuk, oksigen. Yes, dia adalah jirim. Soalan tanya apa? Yang manakah bukan jirim? Tolong faham soalan tersebut. Okey. Soalan nombor 3. What is the state of matter above? Apakah keadaan jirim di atas? Cecair, adakah pepejal, cecair ataupun gas? Okey, macam mana kita nak tahu? Okey, saya bagi tahu awak. Kalau pepejal, susunan zarah dia rapat-rapat. Rapat-rapat macam mana? Tak apa, nanti saya tunjuk. Alah, tak ada kat sini lah. Ada ke? Ada. Sekejap. Saya tunjuk awak macam mana beza dia. Macam pasir. Bukan. Ya betul. Itu contoh objek. Saya nak ceritakan dari segi susunan jarah. Okey, cikgu nak ceritakan dari segi susunan jarah. Beza antara pepejal, differentiate the orientation of the matter, okay, consists of yang terdiri daripada pepejal, cecair dengan gas. Kalau nak faham lah. Ni awak tengok yang saya tanya ni. Yang ni. Pepejal dia rapat-rapat macam ni. Okey. Kalau cecair dia jarak.
dia ada ruang cecair. Okey, awak bayangkan ni pepejal ni macam air batu. Susunan zarah-zarah halus-halus tu. Dia punya rapat-rapat, dia tak ada ruang di antara ruang yang lain. Kalau cecair, dia ada ruang, dia ada macam ada space lah. Okay, got empty space between from one zarah to other zarah. Tu ada matter lah. And then gas, dia memang ruang antara zarah dengan zarah, partikel zarah dengan zarah yang lain sangat luas. Itu susunan dia. Okay, dari segi susunan dia. So kalau tengok dalam soalan, what is the state matter of above? Apakah keadaan jirim di atas? Okay. Ni, saya besarkan sikit awak. So yang betul adalah yang ni, cecair. Kalau gas, dia ada 2-3 biji je. Kalau solid, dia susun elok-elok, dia susun rapat. Ni macam agak berterabur sikit kan. So yang sesuai adalah cecair. Boleh Okey. Teruskan. Okey, nombor 4. Apakah nyatakan proses perubahan keadaan jirim di atas? Awak tengok tu, itu air batu. Dia letakkan di atas meja. Okey, ais batu dia cair menjadi air. So ini adalah proses peleburan. Lebur daripada air batu dia cair. Okey. Kalau freezing dia terbalik, daripada air biasa dia jadi ais ketul. Macam kita macam saya selalu cakap kat awak, kita buat ais krim tu kan. Air biasa masuk dalam meter ais, dia membeku. Itu pembekuan. Kalau pendidihan daripada cecair, kita jadikan dia gas. Contoh macam awak jerang air, masak air. Okey, awak biarkan dia satu peringkat lama, dalam satu tempoh, air tu akan panas, so dia akan keluar wak-wak putih. So kalau awak biarkan dia lagi lama, air dalam cerik itu akan kering. Sebab air semua telah bertukar menjadi gas, terbebas udara. Kondensasi itu daripada wap ataupun gas kepada cecair. Contoh macam kejadian hujan. Atas gas, turun bawah balik menjadi cecair. Okey. Nombor 5. Okey. Namakan proses di atas apabila pepejal iodin yang dipanaskan melekat pada permukaan kelalang dasar bulat. Okey, saya ulang balik. Namakan proses di atas apabila pepejal iodin yang dipanaskan melekat pada permukaan kelalang dasar bulat. Okey, ini adalah proses pemejalwapan daripada pepejal menjadi gas tanpa melalui fasa cecair. Daripada pepejal tukar kepada gas. Okey. Pemejalwapan tu maksudnya daripada pepejal tukar kepada gas atau daripada gas tukar kepada pepejal. Okey. Pepejal iodin dipanaskan melekat pada permukaan kelalang dasar bulat. Okey, bukan boiling, bukan melting, bukan condensation. Okey. Okey, nombor 6. Perubahan keadaan jirim melibatkan perubahan haba. Okey, betul. Nyatakan proses yang manakah melibatkan tentang haba diserap. Okey. Jawapan dia cecair kepada gas. Okey, haba diserap tu maksudnya kita terima haba, maksudnya haba tu makin bertambah. Dia makin panas. Kalau dia makin panas, okey, cecair yang betul dalam pilihan jawapan cecair kepada gas. Kalau gas kepada cecair, haba dibebaskan. Dia sejuk. Kalau cecair, air, awak bayangkan air yang biasa tu, kalau dia nak jadi gas, kita kena buat apa? Kita kena bagi dia haba. Kita kena bagi dia tenaga. Kita panaskan dia. So itu yang menyebabkan dia haba dia serap ke dalam air tu. Sebab tu haba tu, kita bagi haba, kita bagi api dekat mungkin dalam cerik ke dalam beaker ke. So dia dapat haba. So air tu akan berubah daripada cecair kepada gas. Yang lain-lain tu, yang pepejal kepada gas, gas kepada cecair, cecair kepada pepejal, itu semua adalah membebaskan haba. Yang ni menyerap haba. Okey. Okey, nombor 7.
Ubat gegat naftalina, okey, akan mengalami proses. Okey, tahu tak ubat gegat? Tak. Tak tahu. Ubat gegat dia warna putih bulat-bulat. Okey. Tak. Warna putih bulat-bulat. Nanti kalau ada masa awak pergi kedai, cari. Tanya kat abang ke, kat supermarket ke, kat kedai Aceh tu ke. Abang, ubat gegat yang mana? Okey. Sini dia akan tunjuk. Ubat gegat biasanya kalau dekat rumah awak dia guna untuk halau lipas. Okey, halau lipas. Okey. Ubat gegat ataupun nama sain untuk ubat gegat adalah naftalina. Akan mengalami proses pemejaluapan. Daripada pepejal dia jadi gas. Ubat gegat ni dia besar guli. Guli yang main tu, guli tu besar ni. Okey, bila kita simpan satu tempat kan untuk nak tujuan macam nak halau lipas, makin lama dia punya saiz berbola tu, warna saiz guli tu makin lama dia makin kecil. Dia makin kecil. Dia pergi mana? Macam mana dia boleh mengecut? Dia berubah menjadi gas. Pepejal kepada gas. Sebab tu saiz dia makin lama makin kecil. Itu naftalina ataupun ubat gegat. Nanti pergi cari. Ataupun balik nanti kejap lagi Google. Kita nak rupa dia. Okey, ni sama. Okey, rajah 1 menunjukkan 3 keadaan jirim. Apakah proses X dan Y? Okey, nampak? X yang mana? X dan Y. X tu daripada yang cecair, ini gas. Okey, yang kotak sini gas. Yang tengah ni adalah cecair. Yang belah kanan ni adalah pepejal. Okey, sebab susunan macam tadi dalam soalan, dalam gambar tadi, dalam nota tadi cikgu dah beritahu kan. Kalau susunan dia rapat-rapat, dia adalah pepejal. Kalau susunan dia ada jarak sikit, dia adalah cecair. Kalau dia ada jarak yang terlalu banyak, itu dia adalah gas. Awak tengok yang X tu daripada gas kepada cecair. Kalau gas kepada cecair, itu proses apa? Ya? Proses apa? Gas kepada cecair. Hujan. Gas kepada cair. Kondensasi. Okey, kondensasi. Kalau Y pula, daripada pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair. Contoh air batu awak jadi kering, jadi air. Itu adalah proses peleburan. Peleburan, bukan pembekuan. Pembekuan air jadi air batu. Ini kalau daripada pepejal jadi air, itu bukan pembekuan. Sebab pepejal tu dah beku dah. Dia tukar jadi cecair. So maksud itu adalah peleburan. Okey. Awak tengok jawapannya. Jawapannya adalah peleburan yang ni. Okey. Awak tengok seterusnya. Nombor 9. Perubahan keadaan jirim dari pepejal ke cecair. Pepejal kepada cecair. Pepejal. Kalau sebut je pepejal, awak just imagine air batu je dulu. Senang awak nak convertkan dia, awak nak tukarkan dia. Okay. Pepejal, awak just bayang air batu kepada cecair. Pepejal jadi air. Maksud dia apa? Dia adalah proses peleburan. Kita leburkan dia untuk nak jadikan dia cecair. Untuk nak bagi dia jadi air lah, senang cerita. Kalau nak faham, lebih mudah faham. Okey, nombor 10. Proses gas bertukar menjadi cecair. Ini proses gas kepada cecair macam hujan. Okey, contoh dia hujan. Okey, yang ini kita panggil dia kondensasi. Kondensasi. Okey, baru 10 soalan. Ada lagi 20 soalan saya nak pergi. Jangan risau, soalan dia pendek-pendek je. Soalan bukan yang panjang-panjang sangat. Semasa peleburan, haba diserap. Lebur tu maksudnya daripada pepejal kepada cecair. Haba tu memang dia kena dapatkan haba, dia perlu berada dalam keadaan haba yang tinggi baru dia boleh cair. Contoh, kenapa saya cakap macam tu? Sebab ais batu suhu dia 0 darjah Celsius. 0 darjah Celsius. Takat beku ais batu adalah 0 darjah Celsius. Untuk menukarkan ais batu menjadi air biasa, air plain water, air pipe yang awak minum tu, okey, suhu dia
adalah sekitar 23 ke 26, 27 darjah Celsius, iaitu suhu bilik. Suhu bilik yang sekarang ni. Kalau ada aircon dia akan lagi rendah lagi lah. Dia mungkin boleh cecah sampai 20 darjah Celsius. Saya ambil suhu bilik lah. Saya ambil purata lah 25 darjah Celsius. Kosong kepada 25 darjah Celsius, maksudnya suhu dia kena meningkat. Suhu dia kena bertambah. So bila suhu tu bertambah, maksudnya kita kena bagi dia haba. So bila bagi dia haba itu yang bila peleburan, haba tu akan diserap. Awak kena faham beza antara serap dengan bebas. Serap tu maksudnya suhu dia bertambah tinggi. Pepejal kepada cecair. Cecair kepada gas. Itu haba diserap. Kalau haba dibebaskan, gas kepada cecair. Cecair kepada pepejal. Dia terbalik. Dia terbalik antara satu sama lain. Okey, nombor 12. Zarah-zarah bergetar di kedudukan tetap. Okey, dia bergetar, dia shaking, okey, fix to their position. Dia tak bergerak bagaimana, tapi dia bergegar je. Itu adalah contoh zarah-zarah apa dalam, adakah pepejal, cecair ataupun gas. Okay, kalau disusun rapat-rapat, dia bergetar macam tu je. Kalau disusun ada ruang, dia akan bergerak. Kalau gas, dia akan bergerak dengan bebas. Pergerakan zarah. So dalam keadaan ini, zarah-zarah bergetar di kedudukan tetap, dia adalah pepejal. Okey. Kalau awak tengok yang hijau-hijau tu semua jawapan dia. Okey. Maksudnya saya dah tunjuk dekat awak jawapan dia lah. Okey, raja di atas menunjukkan cerik yang digunakan. Ni cerik yang putih-putih tu dia punya ni lah. Wap dia punya asap dia. Kalau orang selalu sebut asap. Okey, wap. Terdapat steam yang keluar daripada penutup cerik. Apakah proses yang berlaku dan menyebabkan steam terbentuk? Jawapan dia adalah pendidihan daripada cecair menjadi gas. Okay, kalau kita boilkan dia, kita panaskan dia ataupun kita sejakkan dia, dia jadi gas ke? Cecair kepada gas, dia adalah pendidihan. Apa saja keadaan. Okey, apa saja keadaan, insya-Allah. Okey. Ni cerita tentang baju, dia tengah jemur baju. Baju yang dijemur akan mengalami proses yang ni kena berhati-hati. Dia bukan pendidihan, dia adalah penyejatan. Pendidihan dengan penyejatan dia macam dia dekat-dekat sama, dia hampir-hampir sama, tapi dia ada beza dia juga. Okey, penyejatan. Okey, jawapan dia penyejatan. Baju yang dijemur akan mengalami proses penyejatan. Bukan peleburan, bukan kondensasi, bukan pendidihan. Pendidihan tu hanya berlaku bila kita letakkan api kat bawah api. Kita bagi haba dekat bawah api. Contohnya kita tengah macam ni. Contohnya macam ni. Kita tengah panaskan air, kita jerang air sampai satu takat didih, dia menggelegak. Itu pendidihan. Okey? Itu pendidihan. Dia ada satu takat dia. Takat dia 100 darjah Celsius. Okey? Dia punya takat didih dia. Tapi kalau untuk pendidihan, dia berlaku pada persekitaran kita. Okey? Dekat lupa air, dekat bawah pokok, dekat tengah padang, dekat beranda, dekat tempat awak jemur baju semua kan. Okay, itu proses dia pendidihan. Apa beza dia? Pendidihan dia tidak ada satu takat tertentu. Okay, takat didih yang tertentu. Dia berlaku pada sebarang suhu. Okay, pendidihan berlaku dengan sangat lama. Masa yang diambil untuk masa penyejatan berlaku pada tempoh yang sangat lama. Okay, lama. Dia ambil masa berjam-jam baru baju tu boleh kering. Kalau pendidihan, dia berlaku dengan sangat cepat. Awak masak air 5 minit, 10 minit dah boleh masak dah air tu. Sebab dia ada satu takat. Kita dah bagi dia haba. Kita kontrol api dia. Haba yang kita bagi tu untuk kita nak masak air tu supaya dia boleh masak dalam tempoh yang singkat. Mungkin 5 minit, 10 minit mengikut kuantiti air lah. Tapi kalau penyejatan, contoh macam kita tengah sidai baju, okay, dia tak ada tempoh masa yang khas. Okey, 5 minit, 10 minit, dia tak tentu. Dia bergantung kepada suhu persekitaran.
Okay, kalau hari tu hari mendung, lembap, tak ada cahaya matahari sangat. So maksudnya awak punya baju akan kering tapi lagi lambat daripada hari biasa. Kalau hari biasa panas terik, panas terik lah dekat ruang awak nak sedia baju tu panas je. So baju awak akan lebih cepat kering. Mungkin dalam 2 ataupun 3 jam. Contoh, tak tahu kan. Dia bergantung kepada cuaca, bergantung kepada pakaian yang awak nak jemur. Saya ambil contoh, mungkin 2 ke 3 jam. Kalau itu kawasan tu kawasan panas. Tapi kalau hari tu hari mendung, sikit-sikit hujan. So adakah baju awak tu akan kering dalam tempoh 2 ataupun 3 jam? Tidak. Okay, baju tu dia akan kering lagi lama lah. Mungkin 3 jam, mungkin 4 jam, mungkin 5 jam. Tapi proses penyejatan tetap akan berlaku walaupun dia perlahan. Okey. Dan penyejatan berlaku pada permukaan dia, kawasan-kawasan yang terdedah saja. Tapi pendidihan dia akan berlaku kepada keseluruhan air dalam cerik. Okey, dia akan berlaku pada keseluruhan air dalam cerik. Itu beza dia. Okey. Ni cerita pasal ni mesti korang kena ni mesti korang pernah buat. Raja dia menunjukkan selai kain dikeringkan di dalam rumah pada musim hujan. Awak basuh baju, nak kering nak jemur dekat luar tak boleh. Sebab kat luar tu hujan. Sebab awak kena pergi sekolah, mak awak kena pergi kerja kan. Kalau awak jemur dekat luar, tiba-tiba hujan, macam mana kan? Mesti baju tu lagi basah lah, tak boleh nak kering. Jadi apa yang dia boleh buat? Okey. Apakah kesimpulan terbaik yang dibuat daripada raja di atas? Okey. Dia keringkan baju dia dalam rumah. Okay, mungkin lah. Sebab ada kipas dekat, dia letak kipas. Okay. Sebab nak bagi kering. Sebab dia kata hujan kan, cuaca hujan kan. So nak letak, nak jemur dekat luar. Mungkin tak sesuai. Sebab takut nanti bila awak tak dekat rumah, hujan nanti basah lah. So dia sidai kat dalam rumah. Dia buka kipas. Okay. So apa kesimpulan terbaik yang kita boleh buat daripada raja di atas? Okay, jawapan dia. Kehadiran angin akan membantu proses penyejatan. Okay, akan membantu proses penyejatan. The presence of wind will help in the evaporation process. Okay, the presence of wind tu angin, presence tu kehadiran, help tu bantu evaporation process. Evaporation tu penyejatan. Okay, so yang lain tu salah. Lebih besar kawasan, lebih cepat menyejat. Suhu perkisaran akan menyebabkan air menyejat lebih cepat. Semakin pantas kelajuan angin, semakin lambat kering. Okay. Ini dia punya tips lah. Tips yang mungkin awak boleh ikut lah. Katakanlah kan, manalah tahu kan. Kasut. Kasut pun antara salah satu bahan objek yang awak pakai yang memang susah nak kering. Bukan susah, lambat nak kering. Okay. Cara yang paling praktikal sekali. Okay, kalau awak perlukan masa yang cepat untuk awak nak keringkan kasut awak buat apa? Letak dekat mana? Siapa tahu? Siapa tahu? Kalau nak bagi cepat kering. Kat mana? Kena letak dekat mana? Katakan dekat luar tu hujan. Kat luar tu hujan, musim hujan. Awak nak bagi cepat kering ni. Apa nama kasut awak ni? Awak nak letak kat mana kasut awak tu? Sama je konsep ni. Buka kipas, letak dalam bilik. Buka kipas, letak dalam bilik. Dia boleh, tapi Petian. di belakang peti sejuk. Dekat belakang tu ada kompresor. Kompresor tu dikeluarkan haba panas. Dia macam aircon dekat. Aircon kan ada dua. Satu indoor, outdoor. Indoor tu yang keluarkan sejuk. Outdoor tu dia macam satu kipas besar yang pusing. Kalau awak ada aircon, kalau awak pakai aircon lah, awak mungkin boleh praktikkan letak dekat outdoor yang kipas tu dekat dengan tepi, letak outdoor tu dekat tu, tepi tu letak kasut awak sebelah. Haba panas yang dikeluarkan oleh outdoor tu boleh mempercepatkan kasut awak, ataupun mungkin rumah awak tak ada kipas, tak ada aircon, PTIS insya-Allah ada lah. Mungkin kurang-kurangnya ada satu salah besar kecil kan, tak ada masalah. So awak letakkan dekat belakang peti ais tu. Dekat bawah tu ada satu kompresor. Kompresor tu dia bertindak untuk untuk hasilkan suhu yang sejuk. Tapi dia akan bebaskan haba panas dekat luar tu. So kalau awak nak cepat kering, boleh letakkan kasut. Itu sesuai. Dia praktikal lah. Dia sangat praktikal. Okay.
Untuk keadaan-keadaan tertentu lah, kalau hujan apa semua kan, boleh letak. Okey. Nombor 16. Terima kasih pada yang menjawab tadi. So yang tak tahu tu, saya harap itu adalah satu knowledge baru, ilmu barulah yang awak boleh praktikkan nanti. Nanti bila-bila nanti. Okey? Right. Nombor 16. Titisan air didapati pada permukaan daun waktu pagi. Mengapa? Ini biasa berlaku. Ini kita panggil dia embun. Tahu embun? Titisan air awak selalu jumpa dekat daun ataupun dekat, kalau mungkin awak ada kereta, ada motor dekat luar kan, parking kan, pagi-pagi tu dekat dia punya bumbung kereta tu dia ada air. Padahal semalam tak hujan pun. Macam motor tu pun ada air-air dekat seat, dekat dia punya handle, dekat cermin apa semua. Dekat kereta samalah, dekat bumbung, dekat bonet depan, bonet belakang, boleh katakan dekat keseluruhan kawasan kereta lah. Okey. Apa yang berlaku sebenarnya? Padahal tak hujan pun malam tadi. Itu adalah proses kondensasi. Kondensasi. Udara terkondensasi pada permukaan daun yang lebih sejuk. Dia sama macam ni tau. Awak pernah minum air tin, awak minum air gas, tiba-tiba ada air keluar, air putih macam air, tak tahu mana datang, basah je dekat tin awak tu, dekat luar tu. Cek tak bocor pun. Tengok-tengok ini bukan air Pepsi, bukan air Coke yang keluar yang putih-putih tu, yang ada dekat tepi-tepi yang basah tu. Itu adalah proses kondensasi. Ataupun lain, kalau awak beli teh ais 5 bungkus dekat tepi, dekat kedai mamak, kat kedai mana ke kan, awak balik rumah kan. Awak tak minum lagi. Awak dah confirm dah plastik bungkus tu tak bocor pun, tapi adanya air, titisan-titisan air yang terbentuk dekat luar plastik tersebut. Itu adalah proses kondensasi. Okey, udara uap air tu terbentuk, dia terperangkap di sekeliling bekas tu. Sebab dia dekat luar tu sejuk. Dekat dalam tu sejuk, dekat dalam air tu sejuk, dekat luar ni panas. So akan terbentuknya uap air dekat luar plastik tersebut. Itu uap air, uap yang ada dekat persekitaran awak. Konsep ni sama juga macam saya perasan, saya cerita kat awak yang awak dekat cermin muka, dekat toilet, dekat cermin. Ada air. Itu adalah proses kondensasi. Okey, tapi uap air yang dikeluarkan kat dalam mulut awak tu adalah uap yang panas. So bila dia melekat dekat udara, okey, dia cepat evaporate. Dia suhu dia cepat jatuh dekat suhu sekitar. So sebab tu dia jadi air. Nampak ada air. Okey, nombor 17. Okey kelas. Saya nak beritahu awak, kalau saya tak sempat buat latihan hari ni, saya akan bagi dia latihan ni esok. Okey, sebab saya tengok jam pun dah pukul 1.08 minit. So kita ada lebih kurang dalam 15 minit saja, dalam tak sampai 20 minit pun untuk saya nak habiskan kelas ni, dan saya rasa saya tak akan sempat untuk nak habiskan semua, nak bagi soalan dekat awak. So soalan ni saya akan bawa besok dekat kelas besok. Okey, tolong ambil perhatian. Untung yang datang kelas hari ni sebab esok jawapan dia adalah soalan yang sama. So insya-Allah awak boleh jawab dengan elok, dengan baik. Rugi pada yang tak ada kelas hari ni, tiba-tiba dia masuk kelas esok, kalau dia tak study apa, dia tak baca, dia tak buat latihan cikgu bagi sebelum ni, dia kemungkinan besar dia takkan boleh jawab. Okey, nombor 17. Keadaan berikut berlaku semasa proses pendidihan kecuali haba dibebaskan. Okey, pendidihan. Okey, yang merah tu semua betul. Yang hijau tu salah. Okey, sebab dia ada perkataan kecuali. Keadaan berikut berlaku semasa proses pendidihan kecuali takat didih bagi air adalah 100. Okey, untuk maklumat awak, takat didih bagi air adalah 100 darjah Celsius. Yes, betul. Betul Okey, tenaga kinetik yang tinggi mengatasi daya tarikan antara zarah-zarah pun betul. Okey, nombor 3, zarah-zarah terbebas berubah menjadi gas. Itu semua betul. So yang salah, haba dibebaskan. Okey, haba dibebaskan. Patutnya haba diserap. Bagi haba dekat dia. Sebab haba diserap, bukan haba dibebaskan. Kalau pembekuan, yes, haba dibebaskan. Sebab suhu dia akan turun daripada cecair kepada pepejal, daripada air biasa kepada ais krim. Sejuk. Haba diserap. Okey. Haba dibebaskan. Sorry. Okey.
Nombor 18. Apakah keadaan jirim yang ditunjukkan dalam rajah? Ini air batu Ais batu. Okey, ais batu ni adalah pepejal. Awak set dalam kepala awak je, kalau air batu je dia adalah pepejal. Kalau cecair air biasa tu, air minum awak hari-hari itu adalah cecair. Kalau wap air tu macam gas yang terbebas masa awak nak masak air, ataupun wap yang terkeluar kat mulut awak tu masa pagi-pagi, itu adalah wap air. Itu adalah gas, Itu adalah dalam bentuk gas. Tapi dalam soalan ni, ini adalah pepejal. Okey, ni adalah pepejal. Okey, saya bagi sikit lagi. Okey, ini kicap jalin kicap jalin. Ia kot nampak macam biasa. Okey, antara berikut yang manakah mewakili jarah-jarah pada dalam bentuk kicap yang ditunjukkan dalam rajah yang ditunjukkan pada rajah. Okey. Jangan cerita pasal botol, jangan kita cerita pasal isi yang ada dalam botol. Saya tak nak awak keliru Okey, jangan cerita pasal botol. Ini kita tengah cerita tentang isi yang ada dalam botol. Kicap lah. Cecair kicap itu sendirilah. Kicap adalah sejenis cecair. Dia bukan pepejal, dia bukan gas. So, kalau cecair, jarah yang sesuai untuk mewakili cecair kicap yang sesuai adalah yang mula-mula ni. Okey, yang mula-mula ni. Sebab dia taklah rapat sangat, dia tak adalah jarak sangat. Yang ini ini jarak betul. Yang ni dengan yang hujung ni sama je sebenarnya. Ni, cuma dia tukarlah jadi color je lain. Yang ni pepejal. Okey, sebab dia susunan dia rapat. Okey, kalau yang ni dengan yang ni dia gas sebab dia punya jarak zarah dia sangat jauh antara satu sama lain. Tetapi yang ni dia tak terlalu rapat sangat dan dia tak terlalu jarak sangat, tetapi dia tak disusun dengan elok. Dia berterabur sikit. So ini adalah cecair. Senang je nak tengok. Kita nak kenal pastikan sama ada yang mana satu zarah pepejal, cecair ataupun gas. Okey, 20. Apakah keadaan bahan yang ditunjukkan oleh anak panah rajah? Ni nampak ni soalan sama je ni. So ini adalah gas. Okey, ni gas nampak ni. Anak panah tu wap air. Asap atau awak sebut asap putih kan bila kita tengah nak masak air. So jawapan dia gas. Okey, jawapan dia gas. Okey. Alright. Next, 21. Apakah rajah menunjukkan satu penyiasatan tentang sifat-sifat jirim? Apakah kesimpulan daripada penyiasatan ini? Okey. Dia buat satu eksperimen. Okey, sebelum mula-mula awak tengok mula-mula dia letakkan air 15 cm padu. Okey, fine. Lepas tu dia ambil batu, diikat dengan tali, dia rendamkan masuk dalam air. So, kita dapat lihat aras air itu akan bertambah daripada 15 cm padu kepada 23 cm padu. Bertambah. Aras air itu akan bertambah. Okey, dia tanya apakah kesimpulan dalam penyiasatan ini? Jawapan dia, pepejal mempunyai isi padu tetap. Pepejal mempunyai isi padu tetap. Kalau ada soalan lain, apa kalau dia bagi macam ni kan? Kadang-kadang ada soalan dia pusing, dia spin sikitlah. Okey, yang sebelum letak batu 15, lepas letak batu 23. Kadang-kadang ada soalan tanya, berapakah isi padu batu? Macam mana awak nak jawab? Okey. Siapa boleh jawab? Okey. Sebelum letak air 15 cm padu. Lepas kita letak batu, dia jadi 23. Okey. Soalan dia. Siapa kena tolak dengan siapa? 23 tolak 15. 23 tolak 15. Dapat berapa? 23 tolak 15 dapat berapa? Siapa tahu? Tak boleh congak. 23 tolak 15 tekan. 12. 12. Ya, betul. 8. So isi padu untuk batu adalah 8. Soalan macam ni dia memang suka nak tanya macam ni. Kadang-kadang ataupun soalan tu jahat sikit kan. Dia nak trick awak kan. Dia letak 2 batu. Dia letak 2. Contohlah macam soalan ni kan. Dia letak ada 2 batu. Soalan dia, berapakah isi padu satu batu? Berapa? Kalau isi padu untuk 2 batu 8 cm padu. Kalau isi padu untuk 1 batu berapa?
4. Kita bagikan dengan dua. Macam itulah. Kadang-kadang soalan ni macam ni. Dia bagi macam ni. Okey, berikut adalah merupakan aras air apabila satu batu diletakkan ke dalam silinder. Okey, awak dah tahu dah 8. Kadang-kadang soalan dia tanya, berapakah isi padu untuk 10 batu yang sama? Awak kena kali dengan 10 lah. Maksudnya 23 tolak 15 dapat 8. Betul? Dia nak soalan nak apa? Soalan nak berapa banyak? Soalan nak 10 batu. 8 dah rapatkan dengan 10 dapat 80. Cerita dia awak kena faham je soalan ni. Dia nak apa dan awak tahu macam mana nak cari untuk isi padu satu batu untuk satu batu. Kalau awak dah dapat isi padu untuk satu batu, insya-Allah berapa banyak batu pun awak boleh jawab. Jangan risau. Ni keluar balik sidai-sidai baju ni. Apakah proses yang terlibat dalam situasi yang ditunjukkan oleh Rajah? Ini dah ulang balik. Dia ulang balik. Siaran ulangan Astro ni. Ini adalah proses penyertaan. Ini adalah sama macam soalan nombor mana tadi saya ni. Nombor 14 sama dengan soalan 22. Cuma dia beza gambar je lain sikit. Lepas tu soalan ni ditukar sikit je. Apakah proses yang terlibat? Jawapan dia tetap sama. Penyejatan. Awak faham dalam kepala awak, kalau dia jemur baju, dia bukan pendidihan, dia adalah penyejatan. Dia adalah proses penyejatan. Kalau dia panaskan air, dia adalah pendidihan. Kalau lopak air yang ada dekat tengah-tengah padang, dekat tengah-tengah longkang ke mana-mana ke, dekat tasik ke, dekat apa nama permukaan yang bertakung, itu adalah pendidihan. Okey. Selagi kita tak bagi dia haba, kita tak tetapkan haba, tenaga haba yang diberi kepada sesuatu air tersebut, cairan tersebut, dia adalah penyejatan. Kalau macam pendidikan, kita dah bagi haba, kita kontrol. Okey, kita dah bagi haba, okey, nak panas macam mana, nak tinggi macam mana. Kita kontrol, kita kawal tenaga haba yang kita bekalkan. Tapi kalau penyejatan, kita tak kontrol, dia berlaku pada persekitaran. Kalau cepat, cepatlah. Jadi kalau panas, mungkin cepat sikit lah. Kalau lembap, mungkin slow, lambat sikit lah. Macam itulah. Ni apa ni? Okey. 23. Sikit lagi. Kelas saya lagi 8 minit nak habis. Saya pergi cepat sikit. Rajah menunjukkan proses perubahan jirim. Apakah yang antara yang berikut, yang manakah melibatkan proses P? Saya besarkan sikit. Proses P itu apa? Okay. P itu daripada ais kepada air. Ais kepada air. Ais kepada air. Yang paling sesuai, yang paling sesuai lah dalam banyak-banyak pilihan jawapan. Ini panas air. Yang ini apa? Keringkan ikan. Kering. Yang ini bekukan makanan. Ini air batu. Buat air batu. Buat ais kacang. Ais kacang ni, perasan tak? Awak tahu tak macam mana proses buat ais kacang? Daripada seketul batu ais, kita kisarkan dia guna mesin, betul tak? Lepas tu kita letak jagung, kita letak gula, kita letak sirap, kita letak pewarna lain apa semua tu. So lama-lama ais yang seketul tu, dia makin lama dia makin cair. So jawapan dia ni lah. Okay, 23 yang ni ais kacang. Okey, 24. Proses G yang ditunjukkan dalam Rajah ialah G tu apa? Awak tengok ni. G tu daripada laut, dia naik ke atas jadi awan. Bentuk jadi awan. Okey? Mana G? Oh, G ya. Okey, tengoklah. Ini salah ni. Ini salah. Ini bukan jawapan kondensasi Saya beritahu cacap, ini bukan kondensasi. Ini adalah siapa yang WhatsApp saya ni? Saya minta maaf siapa-siapa yang WhatsApp saya apa semua sebab saya tak reply sebab saya tengah ada kelas. Mungkin saya lambatlah sikit nak reply sebab tengah dia akan ada gangguan, sedikit gangguan lah. So, jawapan dia bukan kondensasi. Ini soalan dia tersilap ni. Saya kena betul kembali. So, jawapan dia adalah penyejatan. Okay, daripada permukaan laut ni, dia naik atas jadi uap, menjadi gas. Berkumpul dekat awan. Dia adalah penyejatan. Soalan 20, okay, saya ingat, saya ulang balik. Soalan nombor 24, jawapan dia penyejatan. Ni ada typo sikit ni masa tengah setting tadi. Minta maaf.
Ada penyejatan dan jawapan dia. Okey, soalan nombor 24 dia adalah penyejatan. Okey, harap clear dia bukan kondensasi, dia bukan peleburan, dia bukan pembekuan. Okey, nanti lagi saya betulkan balik. Okey, 25. Antara Rajah menunjukkan satu penyesatan. Apakah peranan matahari dalam penyesatan? Nampak? Ada satu bekas, ada air, ada matahari. Lepas beberapa lama, kita dapat lihat aras air dalam bekas air itu dia berkurang. Maksudnya air itu dah kurang lah. Okey. Apakah peranan matahari? Mempercepatkan kadar penyejatan. Ini jawapan yang paling tepat lah. Mempercepatkan kadar penyejatan. Menyedut air dalam bikar tak tepat, memang salah. Bukan main sudut-sudut Melambatkan kadar penyejatan pun salah, terbalik tidak mempengaruhi pun salah. Jawapan dia A. Mempercepatkan kadar penyejatan. Seterusnya. 26. Rajah menunjukkan titisan air pada dinding luar gelas berisi ais. Ni yang saya kata yang TOS ni ataupun IT ni. Ada titisan air yang terbentuk di luar bekas. Bukan di dalam air, di luar bekas. Antara berikut yang manakah menjelaskan kejadian ini? Jawapan yang paling tepat, awak tengok yang hijau tu. Wap air di udara terkondensasi menjadi titisan air pada dinding luar gelas. Wap air yang ada dekat sekeliling, gas yang ada dekat sekeliling air cawan tersebut, dia telah terperangkap dan membentuk cecair pada luar gelas. Titisan air. Itu yang kita nampak selalu kalau air sejuk je dekat luar tu pun ada putih-putih, ada air. Itu bukan datang air, bukan air dalam tu. Dia ada air, gas yang ada persiaran dia bertukar. Kondensasi lah. 27. Satu penyesatan. Daripada nampak ni. Ni daripada gas kepada cecair. Ini macam contoh fenomena hujan. Apakah proses yang terlibat? Pendidihan dan kondensasi. Pendidihan bila kita panaskan air tu, daripada cecair dia naik jadi gas. Itu pendidihan. Kondensasi daripada gas dia tukar balik kepada cecair. Itu kondensasi. Alright? Pendidihan dan kondensasi. Penyejatan tak berapa tepat sebab digunakan, kan saya kata tadi, kalau penyejatan kita tak kontrol suhu. Tapi kalau pendidihan, kita kontrol suhu. Sebab tu ini jawapan dia, pendidihan. Pendidihan, lepas tu baru kondensasi. Ya, saya tahu Nur Hayati Insyirah, saya pun dengar azan. Tak apa, jangan risau. Kita nak habis sikit je lagi, Lepas ni pergi solat, 28. Rajah menunjukkan satu aktiviti. Apakah sifat jirim yang ditunjukkan daripada aktiviti ini? Jawapannya udara boleh dimampatkan. Apakah sifat jirim? Aktiviti. Berdasarkan aktiviti. Betul. Udara boleh dimampatkan. Alright. 29. Jirim didefinisikan semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Last sekali Penyiasatan di atas menunjukkan ini menunjukkan sifat gas. Ini ada satu eksperimen di mana ada dua belon ditiup sama besar. Lepas tu dia letakkan dalam satu macam straw ke, macam satu batang ke, dia letak kiri kanan. So dia balance. Lepas tu kita ambil satu jarum, kita cucuk atau kita letupkan salah satu daripada belon yang kita dah gantungkan tersebut. So apa akan kita lihat? Dari apa yang kita boleh lihat, aras batang tersebut dia dah memberat. Maksudnya dia tak balance lagi lah, dia tak seimbang. Maksudnya yang ada belon tu, yang masih ada belon tu, dia berat ke bawah. Yang tak ada belon tu, yang kita dah cucuk tu, dia dah naik ke atas. So itu menunjukkan gas mempunyai jisim. Gas mempunyai jisim. Sekejap Jisim. Ya. Sekejap, saya tengah nak balas saya tak tahu siapa yang WhatsApp saya.
Ada yang majin internet disconnect di motor. Oh, mungkin lain lah. Okay. Tak apa Arya Azman Rul, tak apa, tak ada masalah. Nanti awak boleh tengok balik rakaman kelas ni dekat dalam link yang cikgu akan bagi. Mungkin petang ni ke, malam ni ke, awak tengok balik. Sambil tu buatlah balik soalan-soalan ni. Tengoklah balik latihan-latihan cikgu bagi ni. Sebab esok pagi kita ada kelas, jangan risau. Saya mengharapkan kehadiran untuk semua. Okey, pukul 8.05. So bersedia dengan lebih awal, 7.45 link tersebut boleh dibuka. Boleh terus masuk, boleh tunggu saya. InsyaAllah saya akan masuk dalam sekitar sebelum pukul 8, 7.50 macam tu. Okey, sebab saya pun perlu bersedia dengan lebih awal. Kita akan bagi latihan balik yang soalan-soalan yang saya bagi ni, saya bincang dekat awak yang 30 soalan ni, kita akan bagi balik. Lepas tu baru kita akan bincang semula latihan yang ni semua. Okey. So dengan berakhirnya soalan 30 soalan ni, so maka berakhirlah kelas kita pada hari ini. So saya harap semua orang boleh bersedia esok. Okey, saya ulang balik. Siapa-siapa yang terlepas untuk kelas hari ini, cikgu akan sharekan link, cikgu akan upload dalam YouTube untuk awak sama-sama boleh go through balik, boleh tengok balik kelas kita. Dan dalam masa yang sama boleh kawan-kawan awak yang mungkin tak ada kemudahan ataupun akses internet sekarang ke, ataupun mungkin parent dia kerja ke, device dia tak ada dia tak ada telefon. Lepas tu mungkin mak ayah dia ada telefon, dia guna, okey, ayah dia kerja, mungkin petang ni ke malam ni ke mak ayah dia balik, mungkin dia boleh tengok balik video-video yang cikgu dah buat hari ni. Sekurang-kurangnya dia boleh bantu awak lah kan. Itu je saja yang cikgu rasa cikgu boleh bantu awak lah. Tapi awak semua kena usaha jugalah. Jangan terlepaslah kelas-kelas cikgu. Okey. So dengan berakhirnya kelas tadi, so kita tutup kelas kita dengan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, kita jumpa besok. Esok pagi ya, pukul 8.05. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bye Aziz. Bye. Bye Syahid. Bye. Assalamualaikum. Bye. Bye. Bye.